Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada Tan Sri. Dan juga kita mengalu-alukan kehadiran para penonton dan juga pada Tan Sri jugalah. Terima kasih. Dan juga untuk maklumat Tan Sri, penonton-penonton kita pun daripada jabatan-jabatan lain dan juga daripada alumni I-League sendiri. Dan untuk makluman juga penonton yang di luar sana, ini adalah dialog yang pertama bagi tahun 2021 I-League Kementerian Belia dan Sukan dengan kerjasama dengan UIA lah. Jadi suka untuk saya memperkenalkan panel kita pada hari ini, dan juga panel ni sebenarnya bukan orang lain bagi saya sebenarnya. Sebab apa, saya alumni Universiti Sains Malaysia. Jadi panel pun adalah Naib Chancellor sewaktu saya belajar itu. Jadi memang saya agak teruja sikit lah kalau ada terkaku sikit tu. Tan Sri harap dimaafkan lah sikit. Tahun berapa tu? Saya tahun 2008-09. Alhamdulillah. Universiti Sains Malaysia. Jadi baiklah, kita mengalukan sekali lagi penonton-penonton untuk ke dialog kepimpinan I-League KBS. Tajuk kita bawa pada hari ini adalah kepimpinan sejahtera dalam pasca pandemik. Jadi saya nak perkenalkan panel kita pada hari ini adalah Prof. Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA. Dan juga untuk makluman semua, Tan Sri, pengalaman Tan Sri ni banyak. Terutamanya kalau kita tengok di sini, Tan Sri pernah menjadi Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia dan juga pernah menjadi pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM dan juga pengerusi ahli lembaga pengarah Universiti Sains Islam Malaysia USIM, dan sekarang sebagai rektor lah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA. Jadi untuk penonton-penonton yang sedang menonton sekarang ni, jadi saya berharap kalau boleh tolong share dan juga like kita punya sesi dialog ni supaya lebih ramai lagi yang boleh menonton kita dan juga mendapat ilmu yang akan disampaikan oleh Tan Sri hari inilah. Dan juga untuk makluman, kita ada borang penilaian dan juga borang pendaftaran. Kepada yang menonton, boleh daftar di situ sebab dia akan bekalkan tuan-tuan dan puan-puan sijil. Jadi selain daripada menonton, kita juga dapat sijil lah. Jadi boleh terus follow kami sehingga akhir, sebab nanti dalam komen-komen tu pun kita akan nyatakan, kita akan isikan borang penilaian juga pendaftaran. Dan juga jika ada soalan untuk diajukan kepada yang berbahagia Tan Sri, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus masukkan di dalam komen saja. Nanti saya akan scroll satu-satu dan saya akan bacalah kalau cukup mata, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi, untuk pusingan yang pertama ni, saya menjemputlah yang berbahagia Tan Sri untuk mengupas ataupun memberi makna dan maksud kepimpinan sejahtera era pandemik ini. Jadi saya silakan Tan Sri. Terima kasih banyak Saudara Muhammad Yohanis. Saya berterima kasih kepada KBS kerana menjemput saya untuk berbincang tentang satu judul yang saya rasa tempat pada masanya apabila kita bercakap tentang COVID dan pasca COVID ini. Saya bersyukur kepada Allah SWT kerana kita diberi izin bertemu walaupun secara maya, tetapi hasratnya masih hendak berkongsi tentang apa yang kita tahu. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Saya ada beberapa slide yang hendak saya kongsikan. Saya harap dia berjaya dikongsikan. Okey. Seperti mana yang dikatakan tadi, ini adalah dialog tentang kepimpinan dan kepemimpinan sejahtera dalam konteks pasca COVID-19. Kita baru saja melalui hampir 10 bulan apa yang dikatakan disruption ataupun ganggu gugat dalam persekitaran dan kehidupan kita diakibatkan oleh seekor ke sebuah, tak tahu saya, virus yang mengelilingi kita dan menukar segala corak ada yang berlaku pada kita.
Oleh itu bila kita bercakap tentang kepemimpinan ini, apakah dia yang akan kita kesan dan apa pula yang boleh kita bawa untuk satu pengajaran bagi kita melihat semula bagaimana kita nak memimpin ataupun cara-cara untuk memimpin supaya kesan COVID ini tidak begitu jelas dalam hal-hal yang berkaitan. Ini adalah beberapa kerangka yang saya akan lihat apa itu kepemimpinan ataupun leadership. Kita akan berbicara sedikit tentang model yang dipanggil sebagai WEIRD, iaitu model yang saya lihat sebagai pra-COVID sebelumnya lahirnya tahun 2020 khususnya pada bulan Mac 18 dan seterusnya. Apakah pengaruhnya kepada kepimpinan dan keseluruh masyarakat yang ada. Kalau kita nak membuat transformasi, apakah transformasi dan apakah modelnya yang dikatakan wiser model ini, kita beri sedikit contoh dan kemudian kita cuba lihat apakah dia cara untuk kita melihat ke hadapan waktu yang katakan sebagai the futures. So saya nak bermula dengan apabila kita cakap tentang kepemimpinan, apa yang kita maksudkan dengan kepemimpinan itu. Saya ingin memetik apa yang dikatakan oleh Peter Drucker. Dia kata management is doing things right, leadership is doing right things. So maknanya kalau kita bercakap tentang kepemimpinan, kita bercakap tentang apakah benda yang kita lakukan yang agaknya wajar. Bukan betul, mungkin tidak begitu tepat perkataannya. Adakah benda yang kita lakukan wajar? Kalau wajar, maknanya itu berbentuk pemimpin atau kepemimpinan yang didefinisikan oleh Drucker. Apa yang dimaksudkan dengan benda yang wajar ataupun tidak? Misalnya lah kalau kita seorang pemimpin, kita ada sebuah tangga. Di mana kita nak letakkan tangga tu? Katalah ini satu dinding, kita ada satu dinding. Adakah dinding sebelah kiri? Ataupun dinding sebelah kanan? Ataupun dinding di hadapan? Macam kes ini. Dan bukan itu saja, kita juga melihat apakah tinggi dinding tangga itu. Pemimpin yang tangganya pendek agaknya tidak dapat memimpin dengan cara yang lebih luas ataupun lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan pemimpin yang ada tangga yang agak tinggi. Kalau kita bertransformasi, maknanya kita nakkan tangga yang lebih tinggi supaya kita boleh buat perubahan yang lebih baik. Ataupun dari segi tangganya tinggi, tetapi dari segi persediaannya. Kita dapat ini seorang pemimpin tapi nampaknya dia mempunyai pakaian yang berbeza dengan pemimpin yang biasa. Saya ambil contoh orang bomba ni pasal itu je gambar yang ada. Tapi maksudnya adakah kita bersedia dengan topinya, dengan kasutnya, dengan alatnya dan juga dengan seolah gayanya untuk dia memimpin dan sebagainya. So ini soal-soal yang dikatakan oleh the right thing. What is the right thing bagi saya dengan Muhammad Yohanis mungkin kita berbeza. Betul. Ini bergantung kepada apa yang kita nak lihat keseluruhan. Jadi kesudahannya kalau ini yang saya nak lihat dan inilah senario yang saya nak ubah ataupun saya nak pimpin ataupun saya nak urus, saya mesti mempunyai satu pandangan yang berbeza. Dan letak tangga itu memberi kita pandangan-pandangan yang berbeza. Sudah tentu orang melihat daripada pandangan hadapan mempunyai satu senario yang berbeza dengan orang yang lihat di sebelah kiri atau sebelah kanan. Orang yang tangga pendek ini dia tak dapat lihat langsung. Jadi kalau kita bercakap misalnya dari segi pemimpin, kita memimpin satu organisasi, kalau kita tangga pendek, kita bercakap tentang organisasi kita sajalah. Kalau kita di Malaysia, tentang Malaysia saja. Kita tidak dapat melihat corak pemimpinan luar daripada Malaysia. Ufuk yang lebih luas tidak ada pada pandangan kita. Ini dikatakan sebagai visualization ataupun melihat lebih jauh daripada sudut pandangan apa. Jadi kepemimpinan itu mengadunkan apa yang dia hendak dari segi pemikirannya, dari segi letak kepimpinannya itu yang menentukan ke mana arah kita dalam hal ini. Ini saya definisi yang paling ringkas. Adakah apa yang kita lakukan itu wajar untuk kita lakukan sebagai seorang pemimpin? Jadi sekarang ini kalau kita bercakap tentang pemimpin ini, apakah benda yang wajar yang perlu kita lakukan? Senampak saya kalau kita bercakap tentang kepemimpinan,
di Malaysia ini selalunya kita meminjam model orang. Ini model yang diimport, ya, oleh nama-nama yang tertentu yang kadang-kadang kita boleh gunakan sebagai teladan ataupun contoh, tetapi kebanyakan daripada kita hanya mengambilnya bulat-bulat, ya. Apa yang dibawa oleh orang, itulah dia yang kita cuba laksanakan dalam bentuk yang kita sedia maklum apa yang kita baca. Sama ada disesuai dengan budaya kita, sama ada disesuai dengan konteks ada, sama ada disesuai dengan apa yang berlaku sekarang ini. Tidak ramai yang mahu ataupun yang ingin mengubahnya, ataupun kadang-kadang tak berani nak mengubah. Jadi kita dapati apa yang saya panggil sebagai one size fit all. Ya, kita pergi di belia begini, kita pergi di universiti sama juga, kita pergi di industri begitu juga. Semuanya one size fit all. Dia tidak berbeza daripada satu dengan lain, kerana inilah model yang kita import. Dan kita bertanya pada ketika itu, is this the right thing to do? Ya, mengimport dan melaksanakan bulat-bulat seperti apa yang diimport ini, seolah-olah macam kita buka kotak ni, kita ambil apa yang ada, kita pakai itu je. Tidak ada kita nak adun, tidak ada kita nak ubah, ya. Kalau kita bercakap tentang wawasan 2020, kalau kita ingat dia mengatakan kita nak membentuk sebuah negara maju dalam acuan kita sendiri. Soal acuan itu sendiri, acuan kita sendiri ini tidak terbit dalam hal macam ini. Ya, kita tidak mengatakan itu betul ataupun salah, tetapi adakah dia dalam acuan kita? Maknanya kalau kita membuat ini, kita tidak mempergadaikan nilai kita, kita tidak mempergadaikan cara hidup kita, kita tidak mempergadaikan apa yang ada dari segi tradisi dan warisan kita. Ini yang dimaksudkan dengan are we doing the right things dalam konteks umpama ini, ya. So ini yang saya rasakan kekurangan dalam banyak perbincangan kalau kita lihat adalah mengambil aspek-aspek daripada buku ataupun ceramah-ceramah orang lain dan tidak juga diadunkan untuk kesesuaian masyarakat ataupun tradisi dan budaya kita sendiri, ya. Mengapa ini berlaku? Ini berlaku akibat daripada apa yang kita panggil sebagai industri revolusi, ya, ataupun industrial revolution, ataupun revolusi industri. Yang sekarang ini kita bercakap tentang revolusi industri keempat, ya. Tapi revolusi industri ini sudah berlaku 300 tahun yang lalu, pada tahun 1700 lebih kurang, ya, yang menukar seolah-olah bagaimana orang bekerja dengan memperkenalkan satu lagi cara hidup yang dikatakan hidup perkilangan, the industrial factory. Maknanya kita mengubah cara hidup kita dahulu jika dibandingkan dengan selepas datangnya industri. Ini di antara gambar-gambar yang kita dapat, ya. Orang berpusu-pusu pergi kerja, budak-budak sudah mula ada kerja. Yang kita dapati juga dalam kanannya sekarang ini sudah ada istilah the factory owner, ya, yang membeli mesin yang tertentu, dan mesin ini kemudiannya akan membuat kerja, dan orang-orang dewasa diberi beberapa ganjaran, begitu juga kanak-kanak yang dibawa masuk dalam sistem ini dikatakan sistem perkilangan, dan perkilangan secara lambakan, ya. Nah, apa yang berlaku selepas itu, kita dapati perubahan hidup, ya. Industri ini sudah memperkenalkan satu lagi cara hidup yang dipanggil sebagai pengabdian. Nah, ini kita mula dengar kalau kita bercakap sekarang ini tentang COVID, kita dengar di Amerika bercakap Black Lives Matters, ya. Seolah-olah orang hitam ni masih mengatakan bahawa hidup kami sebagai orang kulit hitam ni, nyawa kami masih berharga, ya. Cara bekerjanya macam ini, ya. Satu jenis kerja diulang-ulang supaya kita dapat melakukan kerja itu dengan cepat dan menghasilkan barang yang lebih banyak yang kemudiannya dilambatkan untuk dibeli. Dan maka timbullah satu konsep yang dipanggil sebagai consumerism ataupun kepenggunaan. Ini yang sekarang sedang menghantui kita dengan belia-belia yang ada sekarang, ya. Kita asyik untuk mencari benda-benda yang boleh kita beli, yang boleh kita guna, dan kebanyakannya adalah berkaitan dengan teknologi.
handphone sebagai contoh yang terbaik. Ya, saya tidak boleh bayangkan anak belia tidak ada handphone. Mungkin saya tidak boleh bayangkan anak belia tidak ada 2 handphone. Telinganya 2, dia nak 2 handphone juga. Ada yang telinga 2 tapi 3 handphone. Satu lagi nak pakai kat mana saya pun tak tahu. Ya. Jadi soalnya sekarang ini, apakah dia kesan-kesan yang datang daripada perubahan industri revolusi ini? Dan salah satu daripada kesannya adalah kepada kepemimpinan. Cara orang memimpin sekarang ini adalah seolah-olah seorang cuba membawa satu industri yang hendak yang nak dilambatkan barang-barang yang terhasil daripadanya. Ya, ini di antara secara ringkas kesan daripada perubahan struktur masyarakat yang dulu tidak ada pemilik, sekarang ni sudah ada pemilik. Yang dulu tidak ada pekerja, sekarang ni ada pekerja. Yang dulu tidak ada penggajian, sekarang ni sudah ada penggajian, ya. Dan dulu tidak ada pengabdian, sekarang ni sudah ada jenis-jenis pengabdian yang tertentu. Nah, ini dia kesan yang kita tidak banyak bercakap apabila kita melihatkan perubahan yang besar oleh industri revolusi ini. Oleh itu saya mempunyai tanda tanya bila kita bercakap tentang revolusi keempat ini. Apakah kesannya kepada kepemimpinan dan apa juga kesannya kepada kita? Ya. So untuk meringkaskan, saya mengadakan satu model yang dipanggil sebagai WEIRD. Ya. Kita nak sebagai pemimpin, kita nak mencorakkan satu dunia yang kita rasakan wajar. Ya, seperti yang dikatakan tadi. Dunia yang wajar sekarang ini, dunia yang saya panggil the weird world. Weird ni perkataan Inggeris, kalau perkataan Melayunya pelik. Ya, dunia yang agak pelik. Apa yang saya katakan pelik ini? Peliknya pertamanya W ini bermaksud westernized. Westernized ini bukan dari segi kebaratan, tapi dari segi apa yang dunia barat sudah memperkenalkan kepada dunia dari segi struktur yang dibawa oleh revolusi industri tadi. Ya. Struktur yang berbeza daripada dulu sebelum ada industri dengan struktur yang berbeza dengan dunia yang ada industri. Dan industri ini berkembang daripada masa ke semasa. So kita bercakap tentang revolusi industri kedua, ketiga, keempat, mungkin kelima, mungkin sampai ke 10. Kalau model ini tidak bertukar. Apa yang dikatakan berbeza, ada sekarang ini kita bercakap tentang semuanya berkenaan dengan ekonomi. Ya. Apa saja yang kita bercakap kesudahannya mesti titik tolaknya tentang ekonomi. Tentang COVID pun begitu juga. Sama ada ekonomi ini perlu diperkembangkan ataupun tidak, walaupun orang mati berjuta-juta, kesudahannya kita balik-balik kepada soal ekonomi. Amerika Syarikat contoh yang paling baik. Ya, dia tak peduli berapa juta rakyatnya mati, tapi ekonomi itu masih dibuka juga dalam konteks Donald Trump ini. Ya, malah dia menafikan kematian ini adalah satu hal yang dibuat oleh COVID ini. Dia kata ini satu perkara yang biasa. Nah, ini dia katakan economic centric itu, E-nya, ya. Dan economic centric ini sebenarnya dibawa oleh industri-industri yang tertentu. So kalau kita lihat industri-industri yang gah, yes, sekarang ini sudah menjadi lebih kaya. Kita lihat Amazon, kita lihat Google, kita lihat Facebook, kita lihat Apple, ya. Semua ini adalah industri-industri yang banyak mengait laba daripada kesusahan ataupun kemudaratan yang dibawa oleh COVID ini. Dan sekarang ini kita lihat Jeff CEO Amazon adalah triliuner yang pertama dalam dunia hasil daripada perubahan ataupun wabak COVID yang kita lihat pada hari ini. Ya. Kita masing-masing sekarang ini cuba mengaup satu reputasi dengan meletakkan kita nombor satu. Ini ranking ini. Ya. Ranking ini adalah salah satu daripada natijah yang dikatakan sebagai weird tadi. Semua nak jadi nombor satu. Macam mana jadi nombor satu itu bukan kisahnya. Asalkan jadi nombor satu cukup kerana kita terkenal, kita dapat lagi banyak pelaburan, kita dapat banyak lagi keuntungan, ya, dan kita menjadi orang yang mungkin terkenal dalam konteks ini. Jadi soal jadi terkenal sama ada dia bermaruah ataupun tidak menjadi soal. Asalkan dia terkenal,
maruah itu boleh dipergadaikan asal dia dikenali oleh orang sebagai pemimpin yang kononnya berjaya dalam konteks ini. Kita lihat baru ini apa yang berlaku pada Jack Ma. Ya. Jack Ma sudah terkenal. Ya. Sekarang ini digusari oleh kerajaan China sendiri sehingga kan Jack Ma ini dikatakan sudah hilang. Ya. Missing. Betul ataupun tidak, Allahu a'lam, tapi itulah ceritanya dalam persaingan sebagai pemimpin dalam konteks itu. Jadi kesudahannya kita ini seolah-olah menjadi sebagai alat yang dipanggil sebagai dehumanizing. Ya. Kita ini manusia dikenal hanya dengan nombor saja. Kalau saya nak berjaya, nombor saya mesti sekian. Kalau nombor saya tidak sedemikian, saya tidak berjaya. Kalau saya nak membuat satu kerja, mesti ada juga nombornya yang dipanggil KPI ni. Ya, Key Performance Index ataupun Key Performance Indicators ini. Macam mana saya dapat KPI ini tidak jadi persoalan. Saya boleh menipu, saya boleh rasuah, saya boleh buat apa saja asalkan nombor ini saya tepati. Bila nombor ini saya tepati, saya menjadi orang yang berjaya. Ya. Dan walaupun kita telah seolah-olah mengeluarkan roh daripada manusia itu, dikata bagi nyak manusia, ini bukan soal sekarang ini. Ini yang saya lihat dalam kepemimpinan ini. Kalau kita lihat dan kita tengok seorang pemimpin, apakah cara-cara dia memimpin di antara faktor-faktornya di sini. Semuanya economic centric, semuanya nak berdampingan dengan industri, semuanya nak menjadi nombor satu, ya. Tidak kiralah sama ada maruahnya dikorbankan ataupun tidak. Ini model yang saya lihat yang berlaku dalam keadaan yang diperjelaskan dalam COVID-19 baru-baru ini. Ya. Kita tidak mahu ini. Saya tak tahulah kalau ada KBS yang mahu macam ini. Tapi bagi saya, this is the weird world that we don't want. Jadi maknanya, apakah anjakan yang perlu kita lakukan supaya soal-soal weird ini, kepelikan ini boleh kita kurangkan. Ini nanti kita akan bicarakan. Tetapi mengikut kajian-kajian yang ada. Apa yang dikatakan sebagai weird tadi itu sebenarnya ada betulnya. Ini satu kajian daripada Harvard Business Review tahun 2012 mengatakan why great leaders are in short supply. Mengapa pemimpin-pemimpin hebat ini berkurangan? Kita lihatlah di sekeliling kita di seluruh dunia. Mana dia pemimpin-pemimpin yang hebat? Kerana apa? Dia kata leaders are inundated by increasing perception of incompetence, greed, frivolity. Ya. Kebanyakan daripada pemimpin-pemimpin kita dirasuki oleh persepsi yang mereka tidak kompeten, tidak berterampilan, tamak dan juga remeh. Ya. Atas dasar apa? Atas dasar mereka mengurus ataupun mereka yang membayar cukai dan mereka yang diuruskan dalam hal ini. Ya. So ini adalah satu kajian yang mempunyai maksud yang mendalam. Ya. Bila saya lihat ini dalam konteks yang ada sekarang ini, dalam konteks COVID ini, kita lihat saja di Amerika Syarikat, negara yang termaju, negara yang terkaya, negara ekonomi yang paling banyak, ya, kita akan lihat 3 ciri ini berlaku. Tamak, ya, meremehkan benda yang patut dianggap serius dan melakukannya dengan cara yang tidak cekap dan tidak betul. Donald Trump adalah contoh yang paling baik. Ya, itu satu ekstrim. Tapi ada banyak lagi kita dapati pemimpin-pemimpin yang menunjukkan ketamakan, keremehan dan juga gaya-gaya bekerja yang tidak sewajarnya sebagai pemimpin. COVID ini memberi satu kesedaran bagi kita. Ya. Dan kesedaran ini boleh kita lihat dengan jelas apabila kita mula berbicarakan tentang COVID sebagai satu wabak dan terkini. Ya. Bila kita bercakap tentang vaksin, lupakanlah tentang apa yang berlaku dari segi ramainya mati berpuluh juta di seluruh dunia. Ya, kita dapati negara barat umumnya, di Amerika, di United Kingdom, ini negara yang paling maju. Negara yang mula-mula mencetuskan revolusi industri ini adalah England. Tapi lihat England sekarang.
Sepatutnya negara ini mendahului yang lain, tetapi mereka seolah-olah ketinggalan dalam kepemimpinan bila menghadapi faktor-faktor seperti COVID. Dan begitu juga dengan Amerika Syarikat. Jadi saya bertanya, ya, kalau lihat dengan dunia sebelah timur, Korea, Jepun, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, kita menjalankan kerja-kerja menangani COVID ni lebih baik daripada mereka, walaupun kita tidak semaju ataupun sekaya atau sekuat mereka. Jadi apa dia yang membezakan di antara kepemimpinan yang ada di sebelah barat ini dengan kepemimpinan yang ada di sebelah timur, ya. Kita sekarang lihat dari segi vaksin ini, ya. Semua orang hendak mendapatkan vaksin ini, dan saya dapat juga kesan dalam cuba mendapatkan vaksin ini, faktor-faktor ketamakan, faktor-faktor keremehan dan faktor-faktor yang tidak berketerampilan ataupun tidak beretika ada wujud dalam faktor-faktor sedemikian. Ya, berebut-rebut. Kalau negara yang kaya itu hanya nak memberi vaksin ini untuk negara kaya saja. Negara miskin orang tidak peduli. Ya. Dan kita sebagai negara miskin misalnya melihat di mana kita nak menghalakan vaksin ini kepada orang-orang yang tidak mampu misalnya. Ya. Satu vaksin itu memerlukan simpanan darjah 10 darjah di bawah sifar. Negara mana yang boleh melakukan ini kalau mereka tidak mempunyai gaya-gaya yang ataupun cara-cara pengurusan dan kepimpinan yang baik, ya. Kesudahannya kita berbalik-balik pada soal ekonomi, ya. Berbalik-balik dari segi keuntungan, berbalik-balik pada soal apa yang dilakukan oleh industri yang mampu untuk mengubah apa yang berlaku kepada kita. Ini persoalan yang menghadapi dan menghantui kita. Okay. Besok kerajaan akan mengumumkan bagaimana kita nak menguruskan vaksin ini, dan kita akan lihat sama ada faktor-faktor ini terlibat dalam cara-cara kita menguruskan ataupun membawa penyelesaian kepada masalah wabak COVID ini. Okay. Kalau kita ambil misalnya sebagai contoh, ini satu petikan daripada badan yang berwibawa di Switzerland. Dan Switzerland ini satu negara yang memang pandai dan bagus dalam menghasilkan ubat-ubatan termasuk vaksin. Ya. Bagi mereka, dia mengatakan di sini, an emergency approval of vaccine is not a legal option in Switzerland. Bagi mereka tidak ada cara untuk kita memberi pengesahan kepada vaksin yang dianggap sebagai satu mekanisme emergency ataupun darurat. Ya. Bagi mereka ini bukan satu legal option. Dan mereka menambah lagi bahawa dia katanya, emergency approval of the use of vaccine falls short of regular authorization. Yeah? Even in a country that possesses legal instrument for placing them on the market earlier than usual, the investigation is still ongoing. Yeah? Sekarang ini vaksin ini masih dalam kajian, tapi sudah dipasarkan, sudah digunakan, sudah diwar-warkan. Di Switzerland katanya, there is no legal basis for emergency use of COVID-19 while authorization application is still being processed. Nah, ini Switzerland dia cukup jelas. Kalau kita nak menjalankan satu kerangka untuk memperbaiki keadaan, mungkin vaksin ini satu caranya, tapi adakah proses itu sudah lengkap ataupun sudah sempurna? Ya. Nah, ini dia yang saya rasakan kalau kita bercakap tentang kepemimpinan, ini dia kepemimpinan yang wajar. Yang tahu di mana kita nak meletakkan selok-beloknya, kerana dia kata data tentang keselamatan, tentang kemujaraban dan kualiti adalah penting. Adakah kita dapat memberi satu keyakinan bahawa tiga-tiga faktor ini, keselamatan, kemujaraban, dan kualiti memang ada dalam vaksin yang hendak kita beli ataupun hendak kita pakai. Di mana maklumatnya? Siapa yang boleh memberi keyakinan ini kepada kita? Dan ini adalah di antara faktor yang penting dalam kita menentukan sama ada vaksin yang kita nak gunakan itu wajar atau tidak. Ini sebahagian daripada kepemimpinan bagi saya. Tidak perlu kita menjadi doktor
Tapi kita sebagai rakyat biasa nak menentukan bahawa hak dan juga kedudukan rakyat dapat kita pertahankan apabila kita membuat sesuatu keputusan dalam konteks ini. Ya. Ini dikatakan sebagai, jadi apa yang kita nak buat? Kita nak buat satu transformasi. Dan transformasi itu bagi saya ini sudah kita tolak tadi. Ya, westernized, economic centric, industrial led, reputation obsessed, and dehumanizing ini kita tidak mahu. Dan kita nak tukarkan dengan satu lagi akronim yang saya kata sebagai WISER. Apa dia WISER ini? WISER ini W-nya bagi saya ada maksudnya menyeluruh. Ya, dia bukan saja barat, bukan saja timur, tetapi secara total, secara syumul dalam konteks ini. Kita ambil segala fakta dan maklumat dan ketika yang relevan dan kita adunkan supaya apa? Supaya ianya menjadi inklusif. Ya, semua orang diambil kira dalam ini, keterangkum dalam hal yang kita nak bawa ataupun dalam keputusan yang kita nak bawa. Ya, ini yang saya katakan sebagai sejahtera. Ya, kita akan uraikan sedikit ni tentang sejahtera ini. Dan sejahtera ini menentukan kesamarataan. Ya, kita bercakap tentang wawasan kemakmuran bersama. Ini satu kesamarataan. Adakah ia nanti apabila ada vaksin ni, dia sama rata. Orang luar bandar boleh dapat, orang bandar boleh dapat, orang kaya boleh dapat, kerana penyakitnya sama. Dia tidak makna kalau orang COVID di bandar, dia lebih teruk daripada orang COVID di luar bandar. Ataupun orang kaya lebih teruk daripada orang bukan kaya. Sama. Jadi mengapa orang segelintir dapat, segelintir lagi tidak dapat. Segelintir lagi mampu, segelintir lagi tidak mampu. Di mana kesemarataannya, di mana keadilannya dalam kita cuba merawat pandemik yang menghantui rakyat jelata keseluruhan. Okay? Dan kesudahannya, adakah dia religion, bolehkah dia bangkit semula untuk memperbetulkan keadaan. Ya? So ini saya rasakan model yang saya nak bawa, yang kata this is the wiser world that we do want. Yang tadi kita we don't want, kita mahukan model ini, dan model ini adalah model yang dikatakan boleh digunakan sebagai salah satu daripada model yang saya panggil sebagai sejahtera untuk menentukan masa hadapan yang kesudahannya akan membawa nilai-nilai yang tidak ada dalam model yang dikatakan weird. Nilai pertamanya adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan hasil emosi manusia itu sendiri. Ya, adakah manusia itu boleh mempunyai satu perasaan simpati misalnya? Kalau kita bercakap tentang COVID ini, kita mesti tahu ada satu faktor simpati. Kita bersimpati dengan orang. Sebab itu kita pakai pelitup muka. Kalau kita tidak mahu kita menjadi salah satu daripada ejen yang merebakkan. Ya. Sebab itu kita menjaga penjarakan fizikal. Kita tidak mahu kita menjadi salah ejen ataupun kita sebagai ataupun penghubung untuk merebakkan lagi virus ini. Ini nilai-nilai ada kena-mena dengan simpati. Orang yang tidak pandai bersempati ini, dia akan tak pedulilah. Asalkan dia untung, dia untung. Orang lain rugi, itu dia punya pasal. Ini nilai-nilai yang datang. Dan nilai-nilai ini bukan nilai emosi saja. Dia ada kena-mena dengan pemikiran. Pemikiran sains. Penjarakan ini ada hujah-hujah sains. Pelitup muka ini ada hujah-hujah sains yang perlu kita adunkan dalam konteks ini. Dan kedua-dua ini mesti seimbang. Ya. Perasaan dengan rasional ini, dia mesti ada keseimbangan. Dan keseimbangan inilah salah satu daripada faktor yang penting yang dia kata sebagai IQ dengan EQ ini dalam soal kepemimpinan yang akan datang. Ya. So bertolak daripada ini, apabila kita dapat kefahaman tentang keseimbangan ini, kita akan melahirkan satu lagi seolah-olah permata dalam mentadbir dan mengurus dan memahami apa yang perlu pada pemimpin dan kehendak untuk mentadbir dan mengurus secara saksama, secara adil dan secara syumul kalau boleh. Ya. So dengan secara ringkas, saya cuba nak menghuraikan ada beberapa faktor yang perlu kita ambil kira kalau kita bercakap tentang sejahtera dan kepemimpinan sejahtera itu. Ya. Pertamanya, saya nak mengatakan bahawa pertamanya kita mesti ada nilai yang saya katakan tadi.
nilai spiritual, nilai kerohanian yang menjadikan manusia itu manusia yang pandai bersempati, yang pandai menghulur tangan untuk membantu orang lain, ya. Dan ada juga faktor-faktor yang berkaitan dengan psikologinya, memahami psikologi orang, bagaimana mereka boleh menyempurnakan keadaan-keadaan yang saya katakan tadi berlandaskan kepada keadilan, kesaksamaan, tidak kira kaya, tidak kira miskin, tidak kira luar bandar, tidak kira apa kaum, tidak kira apa agama, bagaimana kita boleh bekerjasama dalam konteks ini. Dan saya katakan juga tadi, dia mesti diimbangi dengan rasional yang tertentu. Pemikiran-pemikiran saintifik, pemikiran-pemikiran yang bergantung kepada data, bergantung kepada maklumat, ya, membuat keputusan-keputusan yang rasional dalam keadaan ini. Ini maknanya kita perlu ada penaklulan ataupun pemikiran yang mendalam dalam hal ini. Jadi pemimpin ini bukan tim kosong saja. Dia ada hujah-hujah yang tertentu yang nak dibawanya, kerana ini dasar-dasar yang kita pilih dan ini hujah-hujah, ya, untuk kebaikan bersama. Saya juga mengatakan tadi, dianya mesti berasaskan kepada nilai budaya yang ada. Dia tidak semuanya yang perlu kita pukul rata kerana ini datang daripada barat, jadi ini yang terbaik, ya. Kalau ini datang daripada nama sianu-sianu, ini yang paling yang terbaik. Bagaimana dengan budaya kita? Bagaimana dengan cara hidup kita? Ya, adakah cara hidup kita ini sesuai dengan cara hidup yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin yang tertentu? Berkaitan dengan etika. Apakah nilai-nilai etika, nilai-nilai budaya dia, peradaban kita, ini yang selalunya tidak langsung diambil kira kerana nilai peradaban kita ini sudah dicicirkan. Ramai agaknya anak-anak muda misalnya tidak memahami selok-belok budaya ini. Kalau kita bercakap tentang peribahasa misalnya, kita bercakap misalnya kalau dari segi pemimpin itu, dia kata macam ular menyusur akar. Ular menyusur akar tidak akan hilang bisanya. Kita tidak dengar pepatah begini, ya, ataupun mengikut resmi padi, lagi berisi lagi tunduk. Kalau kita menjadi pemimpin, kita patut pandai merendah diri. Kita patut pandai menjaga tata susila kita dalam masyarakat. Kita tidak angkuh, kita tidak sombong, kita tidak lantang dalam berbicara. Ini dimasukkan soal budi pekerti, budi bahasa, budi bicara. Ini semua adalah selok-belok etika budaya yang ada kena-mengena dengan kepemimpinan yang sekarang ini tidak dapat kita lihat, ya, dalam kebanyakan hal. Kerana dia ada kaitan yang seperti kata-kata tadi, emosi, ya, yang datang daripada kalbu manusia itu sendiri yang boleh mengimbangi apa yang berlaku dari segi simpati, dari segi empati dan sebagainya. Ini boleh kita hujahkan lagi kalau ada masa, tapi masa pun dah mencemburui kita, ya. Itulah Tan Sri. Ya. Teruskan. Sekarang ini kita bercakap tentang bagaimana bukan itu saja, hubungan kita dengan ekologi, dengan persekitaran, ya, dengan dunia luar. Sekarang ini kalau kita lihat misalnya di Kuantan, Bah. Mengapa di Kuantan ni Bah? Ya. Ini kalau orang pemimpin yang peka, dia akan bertanya ini. Mengapa 8 tahun di pantai timur Bah? Tidak ada penyelesaian. Universiti sudah ada 20. Kalau masuk universiti swasta sudah ada 70. Apa kerja universiti ini? Takkan masalah Bah ni tak boleh diselesaikan. Tapi tidak boleh kerana kita tidak ada faktor ekologi itu dalam hidup kita. Kita hanya melihatkan apa yang ada di persekitaran kita kerana ekologi ini ataupun alam sekitar tidak menjadi penting. Ya? Kita melihatkan ekologi ini dari ekonomi dari segi aspek ini. Saya bukan katakan ekonomi ini tidak penting, penting, tapi dia perlu diimbangkan dengan faktor-faktor yang lain yang kesudahannya boleh mencetuskan satu masyarakat yang sejahtera. Jadi maknanya sejahtera ini mempunyai 10 elemen ini. Jadi kalau kita bercakap tentang salam sejahtera sekarang ni Muhammad Yunis, apa yang dimaksudkan salam sejahtera? Sejahtera Malaysia, apa dia sejahtera Malaysia ini? Ya. Kalau pergi ke Kelantan ada, kalau pergi di pasar Katijah tak salah saya. Ada pun dinamakannya tandas sejahtera. Ya. Apa dia yang sejahtera dalam tandas ini kalau kita tidak faham apa itu elemen ataupun unsur-unsur dalam sejahtera. Kalau kita kumpulkan
abjad-abjad merah ini, kita akan dapat satu akronim yang sebagai SPICES. Ya. Spices ini rempah ratus. Kita tahu kalau kita nak masak dan masakan kita nak sedap, rempah ratus ini mesti seimbang. Kalau tak seimbang, orang Penang kata ini tak syok, dia buang pi. Sebab tu nasi kandar di Penang bagus kerana rempah ratusnya seimbang. Hidup pun begitu juga. Rempah ratus hidup ini mesti seimbang. Ya. Kalau kaya semanjang saja dan tidak ada aspek-aspek yang lain yang mendukung kekayaan itu, kita tidak akan seimbang dan kita akan kecundang. Kesudahannya, dalam konteks ini kita mengatakan bahawa kita nak bawa balik keseimbangan dalam ekosistem, termasuk ekosistem manusia dengan alam sekitar, manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan dirinya sendiri. Ini yang selalu tercicir. Sama ada diri saya ini sudah seimbang, supaya kita boleh mewujudkan apa yang dipanggil sebagai social solidarity dalam konteks yang dikatakan sejahtera leadership. Itu kesepaduan sosial yang boleh membawa kepada kesejahteraan. Ya. So, keseimbangan ini adalah satu perkara yang penting. Hidup mesti ada keseimbangan. Sebab tu dalam Al-Quran kita ada surah yang bercakap tentang mizan. Mizan ini maknanya keseimbangan. Apa itu keseimbangan dan bagaimana hendak kita capai keseimbangan ini? Ini bergantung kepada cara kepemimpinan yang kita nak bawa. Okey, insya-Allah dalam 2 minit lagi kita akan selesai. Bagaimana contohnya? Ini kita ambil contoh COVID. Ya. COVID berlaku kerana hidup kita tidak seimbang lagi. Kita mempunyai cara hidup yang cukup berbeza yang membolehkan virus ini pindah daripada haiwan kepada manusia. Maknanya kita sudah hidup dengan cara begitu rapat sekali dengan cara hidup lama di mana manusia hidup dengan cara dia, haiwan hidup dengan cara dia. Sekarang ini di antara itu sudah mula dirapatkan sehingga kan hubungan di antara manusia dengan haiwan ini sudah begitu rapat dan sudah menjadi jangkitan-jangkitan yang nah ini bukan kali pertama. Ini kali ke-puluhan, ya. Dan cara kita menyelesaikan, kita panggil awal-awal dulu social distancing, penjarakan sosial. Maknanya kita lari daripada apa yang berlaku. Kalau kampung ini ada COVID, saya lari pada kampung ini. Ya. Kita tidak mau menyelesaikan, kita tidak mau sebahagian daripadanya untuk menyelesaikan. Ini yang menjadikan dia kucar-kacir kerana keseimbangan yang saya katakan tadi sudah tidak ada. Ya. Sedangkan cara kita hidup, kita nak membawa keseimbangan secara keseluruhan dan bukan perkara baru yang dipanggil sebagai the shared human heritage. Warisan kemanusiaan yang diperkongsikan. Maksudnya apa? Maksudnya setiap budaya, setiap masyarakat ada cara hidupnya sendiri. Kalau di Jepun dipanggil sebagai kizuna. Kalau di Sweden dipanggil sebagai lagom. Ya. Kalau di Korea dipanggil sebagai nunchi. Kalau di Filipina dipanggil uknayan, khususnya di tempat di Cebu dan sebagainya. Kalau budaya Cina dipanggil sebagai yin and yang. Ya. Kalau di Afrika dipanggil sebagai ubuntu. Kalau dunia Islam dipanggil sebagai silaturahim. Ya. Kalau dunia Nusantara dipanggil sebagai sejahtera. Namanya berbeza, tapi makna dan maksudnya sama, bahawa ada perkongsian, ada perseimbangan, ada kedudukan sama rata dan keadilan dalam membawa kehidupan manusia dalam masyarakat. Ya. Jadi soal dikatakan social solidarity itu sememangnya sudah wujud dalam cara kita bekerja. Sebab kalau kita lihat di kampung, memang cara hidup di kampung memang ada perpaduan sosial itu. Kita kenal mengenal dengan orang lain, kita duduk di satu masjid dengan satu saf, ya. Anak saya, anak awak, kita bekerjasama untuk membangunkan manusia ini. Bukan sepi-sepi seperti mana yang kita lihat sekarang ini. Walaupun kita dikatakan physical distancing, istilahnya bukan social distancing. Saya dengan Yunis jauh, tapi kita ada satu kesepaduan bagaimana kita nak membangunkan manusia sejagat, bagaimana kita nak menentukan bahawa kehidupan kita tidak kira di mana kita boleh mendapat kehidupan yang sama. Ya, tidak kira ini kampung aku dan aku saja ataupun hidup di bandar.
Saya dengan diri saya kadang-kadang jiran pun tak kenal. Macam mana kita nak mewujudkan apa yang dipanggil sebagai social solidarity ataupun kesepaduan sosial, tidak kiralah sama ada kita dari segi fizikalnya rapat atau tidak. Jadi istilahnya adalah istilah yang dipanggil sebagai physical distancing. Alhamdulillah kerajaan kita telah membetulkan ini bukan social distancing. Tapi di dunia barat masih perkataan social distancing ini digunakan. Oleh kerana ada social distancing, mereka tidak dapat mencapai social solidarity. Ada penjarakan sosial, mustahil akan ada perpaduan sosial. Dua perkara yang berbeza. Jadi kita nak balik kepada soal sejahtera itu kerana dia memupuk nilai-nilai yang sebenarnya dalam kita membawa pengertian bukan saja untuk mengatasi COVID ni, tetapi berbagai krisis yang lain yang akan tiba insya-Allah kalau kita ada nilai. Ya. Dan saya nak mengakhiri dari segi inilah. Ya. So kalau orang yang tidak ada physical distancing ini mula-mulanya yang berlaku. SOP, apa itu SOP? Orang meremehkan ya SOP ini. Ya. Tapi kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang ini, apabila kelok itu dileperkan atau flattening the curve, ya, kita sudah mula cara-cara hidup yang berbeza, yang mempunyai tata tertib yang saya katakan tadi. Ya. Bagaimana kita menjaga kebersihan, bagaimana kita menjaga penjarakan, bagaimana kita menutup sebahagian daripada muka kita supaya kita dapat menyelamatkan bukan saja diri kita, tetapi orang lain. Ini dia yang kesudahannya akan membawa kesejahteraan sebagaimana yang kita lihat di sini. Ya. Kalau kita buat saya betul, elok itu akan turun. Tapi the moment kita mula lengah balik, dia akan naik. Ini sedang berlaku sekarang ini. Ya. Kita mula-mula teruk, lepas tu kita dapat kawal, lepas tu semua orang ambil secara remeh saja, dan sekarang ini kita mempunyai gelombang yang ketiga. Sini soalnya yang bila kita katakan kesejahteraan dan bagaimana kesejahteraan ini boleh kita pupuk. Ya. Dan kalau kita lihat dari dunia pendidikan, oleh kerana saya datang daripada universiti, sekarang ini UNESCO sudah berbincang tentang apa yang dikatakan apakah itu pendidikan baru. Bagi mereka dia kata learning to become wiser. Itu dia istilah yang dikatakan wiser tadi. Ya. Wholesome, inklusif, sejahtera ataupun boleh kata sustainable istilah mereka, equitable dan juga resilient. Boleh melantun semula. Maknanya walaupun kita jatuh sekarang ini dalam keadaan COVID, kita boleh bangkit semula, kita boleh bangun semula, kita boleh menguruskan hidup kita semula kalau kita ada faktor-faktor yang lain seperti wholesome, inclusiveness dan sebagainya. Bagaimana kita nak melakukan ini? Kita mau tidak mau terpaksa balik kepada pendidikan. Ya. Satu teori yang dikeluarkan oleh ahli falsafah barat, ya, namanya Emil Durkheim, dia mengatakan bahawa education create social solidarity. Ya. Pendidikan membentuk perpaduan sosial. Dan malah bagi dia, kalau kita ambil sekolah, itu seolah-olah bagi masyarakat yang dalam keadaan miniature. Ya. Masyarakat kecil-kecilan, di mana kita belajar tentang nilai, di mana kita belajar tentang perpaduan, di mana kita belajar tentang hidup rukun di antara satu sama lain. Ya. Yang dikatakan sebagai tadi, the shared heritage, perkongsian waras. Itu gunanya sekolah. Ya. Sebab itu saya agak keras dalam konteks ini. Sekolah mesti ada satu aliran. Kalau sekolah berbagai aliran, di mana nak kita letakkan perpaduan sosial tadi? Kerana satu sekolah memupuk satu nilai yang lain, sekolah ini memupuk nilai yang lain, ya. Tidak ada kesepaduan, tidak ada perkongsian. Jadi bila datang coronavirus ini, kita akan menjadi mangsa kerana kita tidak ada perkongsian. Ya. Dan perkongsian ini kesudahannya akan mewujudkan perkongsian di antara sejagat. Seluruh manusia akan boleh berkongsi kerana kita mempunyai nilai yang sama. Ini yang dikatakan the human solidarity itu yang kesudahannya akan membawa norma, nilai, cara berfikir yang boleh menyatukan bukan saja negara, bukan saja masyarakat, tapi seluruh dunia. Dunia memerlukan ini sekarang kalau nak berhadapan dengan COVID. Kalau Amerika cara Amerika, England cara England, kita cara kita, bangsa sana, bangsa Cina, bangsa ini, kita tidak akan dapat menyelesaikannya. Kesudahannya kita akan jadi mangsa kepada apa yang dipanggil sebagai wabak COVID. Ya.
Untuk mendapatkan ini, apa yang perlu berlaku? Kita perlu menjadikan pendidikan sebagai landasan untuk bertindak. Sebab saya tukar sikit dia. Edu-action, bukan education. Education, pendidikan. Edu-action maknanya education, pendidikan ini kita mesti jadikan sebagai sumber pendidikan. Apa yang perlu kita bawa dalam pendidikan sebagai salah satu daripada landasan bertindak. Ini mungkin ada kena-mengena dengan KBS. KBS mesti bertindak, bukan bercakap je, bukan berretorik saja, bukan berpidato saja, tapi tidak ada kesan. Ya, nah ini saya sebagai pemimpinan yang selalu tidak berkesan begitu, bercakap je, action and talk only, no action. Ya. Dan kalau kita tidak mempunyai haluan yang betul, ya, kita tidak akan dapat mendapat dunia yang seimbang dan satu tadi. Dan ini yang saya lihat sedang berlaku, di mana sekarang ini kita mempunyai alih pandangan yang berbeza. Kita tidak bercakap tentang istilah-istilah yang saya bawa tadi. Oleh itu, masa hadapan kita akan terus terancam selagi ini tidak dibetulkan daripada weird kepada wiser. Ya. So kesimpulannya, kalau kita nak bercakap tentang edu-action ini, kita mesti bercakap tentang bagaimana kita boleh hidup saling membantu, interdependence. Tidak kira kaum, tidak kira bangsa, tidak kira agama, tidak kira wilayah, tidak kira kaya, tidak kira miskin. How can we live together? Supaya kesudahannya kita dapat unity. Patutnya pada tahun ini, Wawasan 2020 mengatakan kita sudah ada bangsa Malaysia. Ya, 30 tahun kita mengerjakannya. Tapi di mana bangsa Malaysia itu? Kalau bangsa Malaysia ini tidak ada, di mana bondingnya? Di mana merapatkan manusia tadi, dan di mana juga kesepaduan yang kita katakan tadi. Ya, jadi seolah-olah kalau kita nak adakan ini, kita terpaksa balik-balik kepada yang dikatakan tadi, the one world, dunia yang wiser tadi itu. Dan inilah bagi saya yang dikatakan kepemimpinan yang berlandaskan kepada kesejahteraan. Ya. Dan perkataan sejahtera ini sebenarnya wujud dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dia mengatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, manusia yang melalui pendidikan di Malaysia mesti sejahtera dulu. Sekarang ni saya tanya orang yang dah keluar daripada universiti lah, apa itu kesejahteraan? Mungkin ramai yang tidak dapat menjawab. Kita perlu balik-balik kepada nilai ini supaya kita dapat membangunkan satu bangsa yang mempunyai nilai yang boleh kita pupuk bersama untuk membangunkan kesepaduan, dan kesepaduan itu boleh membawa kesejahteraan, dan kesejahteraan itu akan menjadi penyelesaian bagi dunia yang akan datang pasca COVID sudah tentu, dan apa juga krisis yang akan datang insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Ya. Kita sudah di UIA ini kita sudah memupuk satu kursus, yang ini kalau berminat MBA program yang dikatakan The Sejahtera Leadership. Ini pelajar-pelajar MBA yang pertama, bukan perempuan, dia banyak perempuan. Ini satu masalah juga ni, banyak orang perempuan berlaki-laki ke mana tak tahu. Ada 4 orang lagi lelaki belakang, 1 2 3 4. Ya. Ada 11 orang yang sudah melalui kursus dia panggil Sejahtera Leadership ini, yang diletakkan di kuliah ekonomi dan juga sains pengurusan di UIA. Ini kita mewar-warkan Kelab Sejahtera untuk alumni-nya. Yang kali pertama, inilah ada angkatan yang pertama dalam konteks ini. Ya. So saya ingin mengakhiri dengan kesimpulan bahawa kepemimpinan yang ada bukan kepemimpinan sembrono saja. Dalam keadaan COVID, dia mengajar kita mesti pandai memilih apa yang perlu untuk membawa satu lagi dimensi yang ada kaitannya dengan hidup kita sendiri, di cara kita sendiri. Tidak bermakna di sini dengan di Amerika mesti sama, ataupun di Amerika dengan di Europe mesti sama. Mereka mempunyai kelainan, dan kelainan ini akan menentukan sama ada kepemimpinan itu wajar ataupun tidak. Dia katakan sebagai doing the right things yang kita mula-mula katakan tadi. Ya. So saya akhiri, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri. Itulah Tan Sri. Masa zaman saya belajar dulu pun memang ramai perempuan Tan Sri kat USM tu. Itulah. Jadi nak memilih tu rasa macam tapi baiklah, kita berbalik semula pada perangan Tan Sri tadi. Jadi terima kasih Tan Sri sebab Sama-sama. ada dua saya tengok sini model yang Tan Sri bentangkan, iaitu satu model pelik yang Tan Sri sebut tadi. Wise. Dan Weather. Dan juga satu lagi model sejahtera, iaitu Weird. Weather dan juga Weird. Dua modul ni. Jadi pada yang mana yang terlepas untuk menonton boleh ulang semula lah. Jadi dua modul ni Tan Sri saya lihat bagaimanakah kita nak dalam konteks pembangunan belia di Malaysia ini dengan dua modul ni dan juga apa yang telah Tan Sri terangkan tadi, bagaimana mereka boleh mengaplikasikan kepimpinan sejahtera ni dalam konteks pembangunan belia Malaysia lah. Boleh tak Tan Sri kongsikan sikit? Pertama Malaysia mesti membuat keputusan. Sama ada kepimpinan yang ada sekarang ini bagi mereka sudah wajar ataupun secocok dengan apa yang berlaku dahulu dan akan yang berlaku sekarang. Kalau demikian keputusannya tak payah berubahlah. Ya. Okey. Dia akan hidup dalam keadaan model yang pelik tadilah, yang weird tadi tu. Ya. Kalau dirasakan memang pelik, mengapa kita terus bercakap tentang ekonomi? Betul. Bukan salah tentang ekonomi, tapi bila kita bercakap tentang pembangunan lestari misalnya, dia kata bukan saja ekonomi, ekologi penting juga, planet itu penting dan manusia penting. Ya, so dalam kewajaran kita bercakap tentang ekonomi misalnya, kalau kita bercakap tentang revolusi industri keempat, saya bertanya di mana manusia? Bila semua sudah menjadi besok robot ataupun automation dan sebagainya, saya berbalik-balik pemikiran saya pada 300 tahun yang dulu apabila kita mula memperkenalkan satu mesin. Di mana manusia? Hatta manusianya pada situ dia jadi dihamba, diperhambakan. Ya, hidupnya sudah lain daripada itu. Adakah ini akan berlaku balik apabila kita nanti sudah ada industri keempat ni? Apa jadi kepada Muhammad Yunis, apa jadi pada Zulkifli Razak? Saya mungkin tak ada dah lah. Generasi baru ini, hujah-hujah yang generasi baru perlu tanyakan. Ya. Adakah kita nanti, sekarang ni kita pula menjadi hamba kepada mesin? Ya. Ini soal-soal yang perlu kita fikirkan sekarang supaya kita dapat mencorakkan apakah jenis kepemimpinan yang kita nak. Kalau misalnya lah kita rasakan, sekarang ini mesin itu akan mengatasi kepintaran manusia misalnya. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu ditukar dalam pendidikan? Apa yang perlu ditukar dari segi sistem ekonomi supaya kita tidak terjerumus dalam hal ini? Ini perkara-perkara yang belia perlu hujah, perlu fikirkan. Tapi kalau kita mengatakan 4 revolusi ini tidak apa, kesudahannya aku boleh jual macam raja, semua dayang-dayang aku ni mesin saja. Saya pun nak. Ya. Tapi kalau itu berlakulah. Kalau nanti sebaliknya robot tu yang jadi raja, kita pula jadi hamba sebelahnya. So itu saya tak mahu lah. Ini yang soal yang saya rasa dalam komuniti belia tidak banyak diperbincangkan, tidak banyak diperhalusi, tidak banyak. Ini yang dikatakan keseimbangan tadi tu dari segi pemikiran dan juga apa yang sedang berlaku di persekitaran kita. Okey, terima kasih Tan Sri dengan jawapan tu. Mungkin kita boleh tengok Tan Sri soalan-soalan di Facebook. Sebab ada saya tengok ni ada juga yang soalan dan juga saya boleh bacakan beberapa soalan mana yang tak dibaca tu janganlah marah ya. Harap saya akan pick up beberapa soalan. Salah satu soalan ni Tan Sri dari Encik Muhammad Ismail Ali. Soalan dia, dunia dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19 yang menyebabkan pelbagai perkara dalam rutin seharian berubah. Apakah cabaran kepimpinan dalam pasca pandemik ini bagi melakukan transformasi dalam corak kepimpinan sejahtera ini? Boleh Tan Sri nak jawab tu ataupun nak saya tanya 2-3 soalan dulu? 2-3 soalan lah saya boleh jawab. Okey, satu lagi dari Encik Suhaimi Muhammad Syarif.
Cik Muhammad Syarif, maklum, Tan Sri, jika model itu baik, bukankah baik untuk diteladani? Hikmah itu benda yang hilang, jika jumpa ambillah. Jadi apa salahnya teladani model lain? Okey, soalan yang ketiga, Encik Muhammad Zamrin. Pandemik telah menyebabkan persaingan dalam sektor pekerjaan dan telah mendesak pelajar kita sendiri yang menerima beasiswa tidak pulang ke negara ini. Wajarkah mereka dikatakan tidak patriotik setelah menggunakan wang rakyat lah? Jadi 3 soalan itu sajalah saya pick up daripada Facebook. Kalau ada lagi soalan mungkin pihak Tan Sri nanti akan jawab lah, mungkin lah. Itu saja. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Tan Sri. Okey, terima kasih. Soalan yang pertama saya rasa soalan yang paling penting ya. Ya. Apa yang kita dapat belajar, sekurang-kurangnya apa yang saya dapat belajar dalam wabak COVID ini. Walaupun kita merasakan ini satu musibah, tapi ada juga hikmah-hikmah dalamnya. Di antara hikmah yang saya dapat kutip, kita ditunjukkan oleh COVID ini bahawa dunia kita tidak seimbang. Ya. Banyak diskriminasi di antara satu pihak dengan satu pihak. Ya. Bukan saja di dalam negara tetapi di seluruh dunia. Ini satu dapatan yang kita rasakan memang sudah berlaku tapi diperjelaskan lagi oleh COVID. Saya ambil contohlah, kalau kita ambil misalnya di Amerika Syarikat, ini contoh yang paling baik dan saya dah katakan tadi ya. Mengapa negara yang maju, mengapa negara dengan teknologi dan sudah ke bulan dan berbagai-bagai cara yang telah dilakukan ya. Mengapa negara yang mempunyai dikatakan universiti yang terbaik dan terkemuka di dunia mempunyai satu kesan yang cukup lebih dahsyat daripada negara yang agaknya miskin, katalah macam Malaysia. Ya. Mengapa penduduknya sekitar hanya 4% saja dari seluruh dunia. Tapi matinya ataupun orang yang mati dari COVID itu berpuluh kali ganda. Ya. Jadi soalnya, adakah negara begini negara berjaya ataupun negara tidak berjaya? Selama ini kita kalau cakap tentang Amerika saja, kita akan sanjung. Ya, kita nak ikut juga model Amerika ni. Tetapi sekarang ini kita sudah jelas bahawa ini bukan model yang boleh menyelamatkan. Ini kalau model yang kita ikut, semua dunia akan runtuh. Bayangkanlah kalau semua orang bersikap ataupun berperilaku seperti mana rakyat Amerika. Kita sudah hancur lama sudah. Yang mempertahankan apa? Yang mempertahankan adalah seolah-olah dunia sebelah timur. Apa yang bezanya? Kita masih mempunyai nilai, masih mempunyai penghormatan kepada alam sekitar misalnya, masih mempunyai cara hidup berkumpulan, ya, menjaga satu sama lain, bukan saja hidup secara individu. Nilai ini datang daripada mana? Ya. Kalau saya balik kepada slide yang kemudian saya katakan tadi itu, nilai ini datang daripada pendidikan, seperti yang dikatakan Imelda Crum. Jadi maknanya saya sebagai pendidik menyoalkan, adakah pendidikan yang diberikan oleh dunia barat itu sesuai dengan kita sekarang ini? Ya. Kalau itu tidak sesuai, apa yang perlu kita lakukan? Kemana kita nak balik-balik? Sudah tentu Universiti Islam Antarabangsa, kita tahu di mana kita nak balik-balik. Kita nak bawa balik nilai-nilai yang dikatakan pendidikan dengan roh. Di mana roh pendidikan sekarang ini? Ya. Di mana nilai-nilai yang tidak boleh diukur? Misalnya dari segi akhlak, dari segi iman, dari segi akidah, dari segi adab. Ini semua tidak boleh diukur. Tak ada KPI-nya. Tapi kalau kita hanya mementing dengan KPI, di mana datangnya nilai-nilai ini? Di mana kita nak letakkan nanti? Kalau tidak. Di dunia barat ini tidak ada. Ya. Jadi ini soalnya, dikatakan tadi, apa yang perlu diubah adalah kepincangan yang sudah kita alami dahulu. Ya. Seperti pertanyaan nombor 2 tadi, kalau ini merupakan hikmah, satu wisdom, ya, yang perlu kita ketengahkan, kita perlu ketengahkan kalau kita tidak mahu kehancuran. Dan siapa yang nak diketengahkan, saya rasa belia-belia. Kerana ini adalah generasi yang akan menghadapi cabaran dan akan memimpin terus. Generasi macam saya agaknya mengusutkan keadaannya. Ya. Dan dah boleh diam lah. Generasi macam saya dah boleh diam lah. Kita dengarlah generasi muda ni pula. Kita punya time dah habis dah. Saya dah chancellor 10 tahun. Dah jadi rektor pula. Dah boleh pencen dah.
nak dengar orang muda bercakap. Di mana hikmahnya, di mana kita boleh bantu, di mana kita boleh belajar yang satu sama lain untuk membangunkan. Ya. Jadi soal model sama juga. Soal yang ketiga tentang pekerjaan. Universiti dikatakan untuk mendidik orang untuk mendapat pekerjaan. Betul, saya tidak nafikan. Ya. Tapi pekerjaan bukan keutamaannya. Keutamaannya manusia itu. Adakah kita mendidik manusia ini sebagai manusia yang sejahtera diri? Ya, jadi kita dapat tahu kalau manusia itu dididik sebagai manusia yang pandai bersikap, mempunyai budi, mempunyai kesejahteraan, dia akan menjadi pekerja yang lebih baik daripada pekerja saja tetapi tidak ada adab, tidak pandai berbudi, tidak pandai berbahasa, tidak tahu sejahtera itu apa. Kesudahannya manusia-manusia ini yang akan digempur oleh rasuah, segala perkataan benda yang tidak etika, social media yang lintang pukang. Ini kerana manusia itu tidak ada nilai. Tidak digabungkan oleh nilainya dan tidak dijaga dengan nilai yang ada pada mereka. Ini soal sekarang ni. Adakah pekerjaan ini penting? Memang penting, tetapi adakah keutamaan? Soalnya sekarang ni bila ada COVID, orang yang nak memberi pekerja ini yang dikatakan industri tadi itu, tutup. Industri ni mengatakan, cari orang ni, saya nak bagi mereka pekerjaan. Tapi bila mula je COVID ni, dia yang tutup dulu. Kalau betul pekerjaan ini penting, dia akan terus mempertahankan dan memberi kita pekerjaan. Tapi tidak. Bukan satu, bukan dua, ramai yang tutup. Universiti tak boleh tutup. Yes, saya bukan industri. Kalau industri tutup, kita pun tutuplah. You baliklah. Buatlah apa yang nak. Kita tak boleh. Ini amanah kita lain. Betul. Jadi maknanya rakan kita sekarang ini bukan 100% industri. Kita mengajukan bahawa rakan kita sekarang ini adalah masyarakat. Masyarakat terus bekerja, mempertahankan diri mereka, menentukan bahawa karya mereka terus kita bantu. Dalam apa cara sajalah, memberi makanan ke ataupun apa saja. So rakan sekarang ini bukan saja industri, tetapi masyarakat keseluruhannya. Dan masyarakat ini kesudahannya akan membantu universiti sebagai salah satu daripada anggota untuk menentukan universiti ini dengan masyarakat dapat bergabung. Jadi ini persoalan-persoalan, percaturan-percaturan yang sudah berubah, yang perlu kita persoalkan. Maknanya paradigma dulu perlu kita persoalkan habis-habis supaya kita mendapat satu lagi jalan keluar yang baik bagi kita untuk masa depan, insya-Allah. Okay, terima kasih Tan Sri atas menjawab soalan-soalan. Saya mengharapkan penonton yang bertanya soalan tadi tu puas hati apa yang Tan Sri jawab lah. Jadi kita lihat di sini masa menceperui kita. Betul. Hampir pukul 4 lebih lah. Mungkin ada dah yang balik dan sebagainya. Yeah. Saya recap semula maknanya apa yang Tan Sri sebut tadi dan sebagainya adalah satu perkongsian yang baik dan ramai. Kalau kita tengok dekat Facebook ni ramai yang memuji keberanian Tan Sri sendiri menerangkan, memberi contoh dan sebagainya. Jadi itu terbaiklah. Dan juga kita rumuskanlah. Jadi saya mohon Tan Sri, apakah pesanan dan nasihat Tan Sri untuk belia di luar sana dan juga untuk rakyat Malaysia, terutama dalam musim COVID-19 ini dan juga dalam kepimpinan sejahtera ni lah. Jadi boleh Tan Sri berikan sedikit. Saya merasakan bahawa apa yang berlaku pada hari ini bukan satu perkara yang yang kebetulan. Ya. Perkara ini akan berlaku lambat laun kerana manusia sudah hilang kemanusiaannya ataupun keinsanannya. Kita tidak lagi faham tentang bagaimana kita nak hidup beradab, bagaimana kita nak hidup dalam keadaan yang sejahtera ini. Malah perkataan sejahtera itu tidak ada lagi maksud dan makna. Kita menggunakannya setiap kali. Tapi kalau kita tanya apakah maksud dan maknanya, mungkin ramai yang tidak tahu. Ya. Jadi dia sudah menjadi satu retorik untuk pemimpin dan juga kadang-kadang slogan-slogan yang selalu kita dengar. Ya. So kalau ini bukan satu kebetulan, ini maksudnya mempunyai beberapa perkara yang perlu kita fikirkan mendalam supaya kita menjalankan tugas dan amanah yang kita diharapkan kurang-kurangnya dari segi perspektif Islam, ya, iaitu membina satu masyarakat yang saksama, yang mempunyai kesederhanaannya sendiri, yang mempunyai nilai, ya, yang diutamakan, berbeza dengan hanya benda-benda yang boleh
kita garap dan kita gunakan sebagai pengguna. Ambil sajalah contoh, kalau kita mengatakan bahawa sekarang ini orang tidak lagi ke pasar-pasar raya, ya, kerana takut COVID. Tapi tabiat membeli itu tidak berubah. Dulu kita pergi ke pasar raya membeli secara semuka. Sekarang ini kita masih membeli, tapi caranya online. Ya, jadi suasananya berubah, tapi tabiat dan perilakunya tidak berubah. Ini yang saya takutkan. Kita hanya menukar persekitaran, tetapi manusia, juzuk manusia itu sendiri tidak berubah, caranya tidak berubah, dan oleh itu kita nanti terhumban dalam keadaan yang sama, mungkin dalam masa yang terdekat. Ini yang perlu kita khawatiri, dan sebagai pendidik dan mempunyai tanggungjawab untuk menyedarkan belia, kita mesti mempunyai keberanian untuk menyatakan yang patut. Ya, kalau disalah anggap, kita tawakal kepada Allah Taala saja. Tapi ini tugas yang perlu kita lakukan bersama, insya-Allah. Dan saya harap KBS menyambut baik, dan kalau KBS hendak lagi bekerjasama, insya-Allah kita membuka tangan selebar-lebarnya, insya-Allah. InsyaAllah Tan Sri, KBS. Nanti apa-apa kita boleh kontak terus lah Tan Sri. Sebab ni ibarat satu permulaan lah untuk kita KBS dan juga UIA lah. InsyaAllah. Ada yang komen Tan Sri berani, mungkin ramai yang tidak tahu kot kenapa Tan Sri begitu berani. Sebenarnya kalau untuk maklumat tuan-tuan, Tan Sri ni adalah anak kepada Datuk Abdul Razak Abdul Hamid. Salah seorang yang selamat daripada pengeboman Hiroshima pada tahun 6 Ogos 1945. Dan juga beliau memang, kalau saya dengar masa mula-mula saya masuk universiti itu, memang seorang yang official, memang dia punya ilmu dan sebagainya memang menarik kami semualah. Okey. Jadi itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Tan Sri, dan juga saya terima kasih kepada semua penonton yang menonton. Untuk maklumat Tan Sri, yang menonton kita daripada universiti awam ada, daripada universiti swasta, jabatan-jabatan kerajaan. Kalau ada tengok di sini ada MINDEF, ada KBS, ada saya kata sampai ke Johor dan Sabah juga. Jadi terima kasihlah kepada semua penonton yang menonton, dan saya mohon kalau yang sedang menonton tu boleh lihat ada link-link yang diberikan oleh admin, jadi boleh masuk kat situ. Ada dua link, satu link penilaian dan juga link pendaftaran. Jadi bauran penilaian tu sangat penting untuk tuan-tuan isi, sebab dia akan menjana CJ tuan-tuan lah. Jadi bauran penilaian tu kalau boleh isi. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Prof. Emerita Tan Sri Datuk Zul Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa UIA, dan juga bahagian Tan Sri maknanya daripada UIA atas kerjasama dan juga dialog ini, dialog yang pertama ILIK pada tahun 2021. Dan juga mungkin tak lambat lagi lah saya nak ucapkan selamat tahun baru lah kepada Tan Sri dan seluruh warga pendidik. Jadi itu saja daripada kami di sini. Terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan memberi manfaat kepada semua, dan jangan malu dan segan untuk share supaya semua dapat ilmu itu. Terima kasih, dan nantikan dialog-dialog kepimpinan yang akan datang untuk penonton-penonton. Terima kasih kepada semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri juga. Sama-sama.